Okay, cikgu tunjukkan contoh soalan yang bersyarat. Cikgu ambil yang bawah ni. Tengok ni. Dia bagi 1 minus x less than or equals to 1 Okay, x less than or equals to 1. Tengok soalan dia bagi fx is equals to 1 minus x. Dia bagi syarat x less or equal to 1. 1 minus x. Okay, tengok soalan ni. Okay, beza Dekat soalan yang kedua ni kan dia bagi syarat tau. Bila dia bagi syarat, maksudnya ini dia punya domain. Kalau awak nampak selepas function tu dia ada bagi sesuatu yang ada x something kan, dia define tak kisahlah x apa pun, automatic ni domain dia kelas. So terus buat siap-siap. Domain dia ialah negative infinity sampai 1. Ni konsep dia. Nampak? Bila dalam soalan tu kan, tiba-tiba dia bagi huruf x, lepas tu dia kata x tu adalah something lah, from where to where. Itu domain dia. So you kena ambil domain yang dia bagi. You tak boleh kata kalau dah ni linear mestilah domain dia semua boleh masuk kan. X semua boleh masuk kan. Tak boleh. Dia kena depends kepada soalan tersebut. So range ini datang daripada domain. Nak dapatkan range datang daripada domain. Maksudnya apa? Kalau you masukkan X apa-apa nilai, you akan dapat nilai Y. Y tu kan range. Right. So range ni datang daripada domain awak. So of course range ini akan berubah lah. Range ini dah bukan negative infinity to infinity dah. Dia akan refer kepada kita punya domain. So kita try sketch graph dulu untuk jelas. Okay, cukup plot 2 points. Ingat kalau linear plot 2 points. When x equal to 0, you akan dapat y equals to 1. When y equal to 0, you akan dapat x is equal to 1. Okay. Salah ni. When y equal to 0, x equals to 1. Betul lah kan? Kena kita akan plot 2 points. Betul. Betul, okay. Cikgu rasa macam salah pula. Okay, dan kita plot x dengan y. So, bila x kosong, y 1. X kosong, y 1. Kat sini lah graf dia. Okay, x kosong, y 1. Plot point kat situ. Y kosong, x 1. Plot point kat sini. Okay, kita gariskan. Ni straight line. Kalau straight line ni basic lah tak boleh salah lah kalau keluar straight line. Okay. Sekarang ini graph straight line kalau dia punya domain from negative infinity to infinity, right? So dia akan expand sampai negative infinity to infinity. Masalah sekarang dia kata graph ini dia wujud dekat x lebih kecil daripada 1. Maksudnya x lebih kecil daripada 1 kat mana? X lebih kecil daripada 1, graf tu dekat sini kan. Ni kan nilai 1, ni x kan. So ni ialah paksi x lebih kecil daripada x. Ni ialah paksi x equals to 1. So bila dia kata x lebih kecil daripada 1, maksudnya graf tu wujud dekat bahagian ni je lah. Dekat bahagian ni je. Graf tu wujud. Okay. So maksudnya apa? Cikgu kena padam yang belakang, yang apa? Yang cikgu kena padam. Dia tak wujud kat sini, tak ada. Sebab ni besar per 1. Tak ada graf macam tu. So sekarang ni lah graf cikgu. So ni lah grafnya, nampak? Sebab apa macam ni dia bentuk graf dia? Sebab dia dah bagi syarat domain dia, kita kena ikutlah syarat dia ni. So sekarang apa kita punya range? Okay, nak dapatkan range pandang pada paksi y. So bila kita tengok pada paksi y ni kan, dekat negatif y, tak ada langsung graf yang wujud kan? Tak ada apa-apa graf pun, tak ada. So graf kita start daripada 0y. Nampak? Start daripada 0 sampai dah infinity. Kalau kita tengok graf you, dia ada pada mana? Start from 0 sampai infinity kan? Dekat y tu ada nilai kan untuk graf. So kita punya range akan jadi from 0 sampai infinity. Nampak? Nak dapatkan range, dia bergantung kepada domain. So kalau domain bersyarat, of course range pun akan berubah. Ya, jelasannya 2 ni basic untuk linear. Ni. Boleh tak kelas soalan ni? Boleh, madam. Boleh, Excuse me, okay. madam, nak Ya, tanya. kenapa? Apa dia? Kalau horizontal axis tu maksudnya domain lah kan, untuk vertical axis is range. Range, betul? Yes, horizontal axis tu domain sebab dia nilai x. Domain is x value, range tu y value. Thank you, madam. Okay. So kita tengok soalan lain pula. Kita tengok soalan melibatkan function kuadratik pula. Okay, kita try kuadratik fx is equals to 2x squared. Okay. Cikgu pergi laju sikit dan kalau siapa yang masih lagi tak faham ataupun confused, boleh tengok video yang cikgu terangkan tentang sketching graph tu Itu cikgu pergi detail lah. Ni cikgu just go through je untuk awak recall balik.
Okay, 2x square. So inilah graf kuadratik. Macam nak tahu beza kuadratik dan linear. Linear power x dia 1. Kuadratik highest degree dia 2. Okay, so this is kuadratik punya graf lah. So apa kita nak buat sekarang? Kita tentukan dia punya domain and range, kita sketch. Okay, kalau nak dapatkan kuadratik, okay, basic graf untuk kuadratik macam mana? Okay, ini kalau tengok graf ni senang lah sebab dia x square tu coefficient kan yang ada kan, x square saja. So maksudnya graf tu macam ni saja. Ni saja. Dia akan expand sampai infinity. Kalau awak tanya apa beza di antara graf x square dengan 2x square, dia beza dia ialah dia punya apa tu? Macam ni lah. Mungkin ni rapat sikit ke ataupun besar sikit, tu je lah. Tapi shape dia sama. Okay. So inilah graf untuk 2x square. Maksudnya bila x0, y0 kan. Okay, settle. Sekarang nak dapatkan domain and range pula. Okay, so domain untuk graf ni ialah kalau awak nampak pada function boleh, kalau nak faham daripada function kita boleh masukkan apa-apa x. Tak kisah, nak masukkan 0 tak ada masalah, y tu define, maksudnya fx ni ada value. Nak masukkan positif pun boleh, nak masukkan negatif pun boleh. So of course domain kita ialah all real numbers, negative infinity to infinity. Kalau nak pandang pada paksi, nak pandang pada graf pun boleh, tengok pada paksi x ni kan. Dekat semua nilai x tu dia akan wujud graf. Ataupun kalau you gerakkan pembaris dekat sepanjang paksi x ni, you akan nampak terdapat graf dekat sepanjang paksi x. Maksudnya ada graf wujud lah. Kalau x tersebut ada graf, maksudnya y tu ada value lah. Kan semua ada graf. So domain kita ialah all real numbers. Okay, macam mana pula dengan range? Range ialah pandang pada paksi y. Pandang pada paksi y ataupun nak gerakkan pembaris dekat paksi y. Kalau you gerakkan dekat paksi y, dekat negatif y tak ada apa-apa graf pun. You akan ada start graf daripada y equal to 0. You akan ada graf kat situ sampailah infinity dia akan ada graf. So maksudnya you punya range ialah from 0 to infinity. Okay, so ni basic untuk graf kuadratik. Okay. Kalau nak tengok, ini sebenarnya pun dalam bentuk graf ni pun dah bentuk complete square tau. Dia ialah, tak apalah, cikgu tunjuk kat tempat lain lah. Okay, next. Apa pula contoh kalau dia bersyarat Okay, contoh graf tu kalau bersyarat macam ni. Cikgu ambil yang ni, tengok ni. X square minus 5, x less than or equals to 0. Okay, x square minus 5. X square minus 5. Oh, mana dia? Okay, ni. So katakanlah graf tu ialah fx is equals to x square minus 5. Dia kata for x less than or equal to 0. Okay, kita akan try buat yang ni. Okay, so sekarang x square minus 5. So graf x square minus 5 ni pun boleh dikatakan graf yang mudah lah. Okay, macam mana graf dia? Ke atas. Okay. Ni kan tekan ni paksi x, ni paksi y. Okay, ni kan basic shape untuk x square, right? X square. So kalau x square minus 5 maksudnya dia shift 5 unit ke bawah lah. So macam tu graf dia. Maksudnya yang tadi 0, ni negative 5. Okay, ni 0, ni 0. Okay, ni graf x square minus 5. So as usual graf ni akan expand sampai infinity. Okay, masalah sekarang graf ni bukan macam ni. Sebab apa? Dia ada syarat. Ni syarat dia, nampak? So dia ada syarat kat sini kan. So bila ada syarat, kita kena tengoklah. Okay, mana x equals to 0? X equals to 0 dekat sini. Ni ialah x equals to 0 kan. Ni paksi untuk x equals to 0. Maksudnya nanti graf dia akan wujud kat mana? Dia akan wujud kat belakang ni saja. Sebab dia kata less than 0. So maksudnya depan tu semua tak ada graf lah. Cikgu kena padam dah graf kat depan ni. Tak ada, tak wujud ni, tak ada. Padam. Tak ada graf. Ni dia ada graf. Kat bahagian hijau ni dia ada graf. Sebab dia kata x tu mesti lebih kecil atau sama dengan kosong. So sekarang ni lah graf cikgu yang ada sekarang. Okay. So berdasarkan graf ni, kita tentukan domain and range dia. Automatic dah tahu domain kan. Domain dah dapat ni markah bonus. Domain dapat dekat situ. Negative infinity sampai kosong. Kosong kena include. Domain dapat markah bonus. Kalau dia bagi ni domain tau. Markah bonus kat situ.
Okay, apa kita punya range? Okay, nak dapatkan range kita pandang pada paksi Y. Ni pada paksi Y. Pandang. Range nilai mesti pada paksi Y. Domain nilai pada paksi X. Okay, kadang-kadang pelajar dia confused. Dia kata domain tu negative 5. Sedangkan nampak jelas sangat negative 5 ni berada pada paksi Y. Mana mungkin negative 5 tu ialah domain. Okay, domain pandang tu nombor semua dekat paksi X. Range pandang semua nombor tu dekat paksi Y. So range kita kalau kita gerakkan pembaris pada paksi Y ni, awak akan nampak ada graph start from negative 5. Negative 5 sampai infinity lah. So kita akan buat kita punya range ialah from negative 5 sampai infinity. Kenapa cikgu includekan negative 5? Sebab dekat 0 dia include. Maksudnya kita boleh masukkan 0 pada function. Kalau kita masukkan 0 dapat negative 5 lah. That's why dia pun include. Andai katalah dekat sini dia just less than 0 saja, maksudnya cikgu tak boleh masukkan 0 kat sini. Nombor yang cikgu boleh masukkan ialah mungkin 0.0009 negative 0.999999 and so on kan. So maksudnya kat sini pun cikgu akan open lah. Okay, dia depends pada kita punya domain. Nampak? Apa-apa pun range tu dia bergantung kepada domain kita. Okay, so ni contoh soalan lah yang melibatkan dia ada bersyarat. Dan kalau awak perasan ini pun sebenarnya dah bentuk complete square tau. X square minus 5 ni basically sebenarnya dia ialah bentuk complete square. Dia ialah X tolak kosong square tolak 5. Kan from here kan awak boleh dapat dia punya minimum point kan. So minimum point dia ialah kosong negatif 5. Okay, that's why kalau awak dapat kuadratik yang macam dia AX square plus BX plus C, awak kena jadikan dia bentuk complete square untuk dapatkan dia punya minimum point. Minimum point tu yang minimum ataupun maximum point lah. Benda tu yang akan bantu awak untuk dapatkan dia punya range. Okay. So ada satu lagi soalan ekstra untuk kuadratik ni. Cikgu ada ambil dekat pasir punya soalan untuk kuadratik yang ni. Make sure awak salin Nanti kumpulkan semua nota yang awak dah salin tu. Topik 5 ni masuk final tau. So kita akan discuss banyak lah dekat topik 5 ni. Ini. Okay, this one. A function f is defined by ni quadratic function. State the range of f and determine whether f is one-to-one function. Okay, so kita try buat soalan ni. Now we have fx is equal to x square minus 2x minus 3. Dan dia dah bagi dah for x between 0 to 5. Tengok. Nampak aja syarat ni, dia dah markah bonus dah. Awak kena tahu inilah dia punya domain. So buat siap-siap domain dia ialah from 0 to 5. Okay, so awak tahulah nilai x dia ialah from 0 sampai 5. Okay, so untuk soalan ni nak dapatkan dia punya range, kita lukis graf lebih nampak lah. Okay, kita akan lukis graf. So kita ada x square minus 2x minus 3. So from here kalau cikgu buat dia punya computing, dia square kita akan dapat sini ialah x square tolak 2x tambah something square. You boleh guna apa-apa method yang you dah biasa dengan computing the square lah. Kalau dekat sekolah you dah hafal formula, you boleh apply kat sini lah, tak ada masalah So kalau ni cara yang kalau nak buat one by one lah, tambah something tolak something. So kita akan combinekan dua term ni. Dia akan jadi x tolak 1 square. Combinekan mana-mana yang ada square tu kan. Basically ni bukan dia bukan magic. Kalau you expand you akan dapat balik semua color orange tu lah. Turunkan tolak ni. Lepas tu selesaikanlah negative 2 square. Negative 2 over 2 square dapat 1 minus 3. So you akan dapat x tolak 1 square minus 4. Okay. So from here you akan dapat ni ialah minimum point. Kenapa cikgu tahu ni minimum point? Sebab graf tu senyum. Bila graf senyum dah minimum lah. Kalau graf tu sedih dia maksimum. So minimum point awak ialah 1 negative 4. Okay, selesai minimum point. Sekarang kita try cari dia punya intersection pada paksi x So when fx equals to 0, you akan dapat 0 sama dengan faktorkan lah. X and x. Then 3 and 1 negative positive. So you akan dapat x equals to negative 1 and x is equal to 3. Okay, ni semua value yang awak akan dapat lah
So kita akan sketch graph kita sekarang. So buat part C, X and Y. Okay. So dia akan pintas pada negative 1 and 3. Okay, dia akan pintas pada negative 1 dan juga 3. Okay, kita lukis dulu graf kita. Negative 1 and 3 katakan macam ni lah kot kan. Dia punya minimum ialah, minimum pula. Dia punya minimum ialah pada 1 and negative 4. So 1 kat sini katakan negative 4 sama je lah. Okay. Sini basically graf kita. Nampak? Kenapa kuadratik penting untuk minimum and maximum? Sebab dia akan melibatkan kita punya range nantilah. Okay, tapi dia bagi domain kat sini. Dia kata graf ni wujud di antara 0 sampai 5 untuk nilai X. So kita pandang pada pasti X, 0 kat sini, 1 to 5 mungkin somewhere here lah kot 5 kan. Okay, so maksudnya graf kita nanti wujud kat sini dia graf tu wujud. Di antara kosong, ni kan X equals to kosong sampai X equals to 5 kat sini. Cikgu panjangkan sikit lah. Ni sampai langgar 5 dah kan, nampak sikit. Sampai 5. Okay, so maksudnya mana graf tu wujud? 0 sampai 5. So dia wujud kat range ni saja. 0 sampai 5 kan yang ni kan? So dia wujud kat dalam ni je, graf tu wujud. So selain daripada ni, kena padam lah, graf tu tak wujud. Ni padam. Ni pun padam. Ni graf kita sekarang. Tu je. Okay. So untuk dapatkan range, kita akan tengok pada part CY kan. So graph you start from berapa? You ada start from negative 4 ni. Start from negative 4 sampai, kita panjangkan sikit part CY kita. Sampai sini. So dekat part CY, tengok. Part CY. So you kena cari lah, you tahu dah dia ada from negative 4. So ini tak ada apa-apa kan, kita ada. So dia negative 4 sampai berapa? Kena cari apa nilai kat sini. Nak cek nilai ni macam mana? Masukkanlah 5 pada function. So kita masukkan 5. So F5 sama dengan 5 square tolak 2 kali 5 tolak 3. So dapat jawapan 12. So rupa-rupanya ni ialah 12. Jadi automatik you akan dapat you punya range ialah negative 4 sampai 12. Okay, inilah jawapan dia. Okay, soalan ni bagus lah, dia uji awak punya basic domain and range. So nak dapatkan range tu memang kita kena tengoklah daripada graf baru nampak lah. Okay. So dapat negative 4 sampai 5. Negative 4 sampai 12. Okay. Okay, nampak? So awak tak boleh lah direct masuk. Kadang-kadang ada case kalau awak direct masuk nilai X, awak akan dapat nilai Y, memang dia punya range lah. Macam soalan ni kalau awak masukkan kosong, awak akan dapat negative 3 kat sini. Negative 3. So range awak ada lagi bawah lagi, negative 4. So bila lukis baru awak nampak dekat mana range dia. Okay, so adakah graf ini one-to-one function? Cuba kita tahu cikgu, adakah dia one-to-one function? No. No. Okay. Sekejap. Okay, no, dia bukan one-to-one function, right? Okay. Sebab apa? Kalau you check menggunakan horizontal line test, for example kan, kalau kita buat horizontal line test kan, awak jangan cakap awak test kat sini awak dapat dia cut at one point. Tak boleh, you kena sebenarnya horizontal line test tu kita akan pandang pada semua graf lah. Tapi nak dari segi tulisannya kita buat satu line je. Kalau tengok lagi dekat bawah ni sebenarnya, walaupun atas ni dia satisfy horizontal line test tu, tapi kalau perasan bawah ni dia cut pada 2 points. So bila ni by using horizontal line test, graph ni memang bukan one-to-one function. Soalan ekstra cikgu nak bagi dekat awak. Kalau ini, macam mana cikgu nak jadikan ini one-to-one function? Apa yang cikgu perlu buat pada domain dia? Macam mana? Cikgu nak jadikan dia one-to-one function. Kalau ini bukan one-to-one function sebab dia cross at 2 points kan? Pada bawah tu. Apa yang cikgu perlu lakukan Jadikan pada domain dia? Apa? 1. Domain dia? 1 sampai berapa? 1 hingga 5. 1 hingga 5. Good. Betul. Kita tukar domain dia kelas. So sama ada kita buat domain dia di antara 1 hingga 5. 1 hingga 5? Yelah kalau berdasarkan ni lah kan. Berdasarkan graf ni kan. 1 hingga 5 lah.
So bagi 1/5 cikgu potong kat sini kan. Bila potong kat sini, maksudnya graf tu ialah one to one function. Nampak yang warna hitam ni saja. Ataupun kita potong kat belakang ni lah 0 hingga 1. Okay. Kalau ikutkan graf asal, nak jadikan one to one function macam mana? So sama ada domain dia ialah negative infinity sampai 1. Open. Ataupun 1 sampai infinity. Kalau cikgu potong betul-betul pada dia punya minimum ataupun maksimum tu, dia automatik akan jadi one to one function. So, soalan ni famous kalau dekat kuadratik. Dia akan suruh fikir, dia akan bagi something lah, tu cerita ke apa kan dia suruh buat. Atau mungkin dia akan tanya dekat awak, macam nak jadikan graf tu supaya dia ialah one to one function. So basic idea dia ialah kita potong graf tu pada tengah-tengah. Tengah-tengah tu dekat mana? So dekat point minimum atau maksimum dia lah. Okay, so ini contoh kuadratik. Boleh terima tak idea dia? Boleh? Boleh. Sekejap. Okay, next kita tengok pula soalan melibatkan graf. Okay, graf cert. Graf cert. Cert tak ada. Okay, graf cert. Okay, ni basic graf cert kan. Cikgu buatlah basic dia. Kalau siapa yang masih lagi confused, so graf cert basic dia macam ni. So fx equals to cert x. Macam mana bentuk graf cert? Macam wiper. So ni bentuk graf cert. Dia akan arrow dia akan ke sana, dia akan expand sampai atas, dia akan naik sikit. Okay, so from here awak nampak lah dia punya domain. Kalau awak tengok daripada awak punya graf, awak nampak lah dia akan start daripada 0 hingga infinity kan pada pasti x tu. Tapi kalau awak nak tengok pada function pun boleh juga. Domain ni kat mana? Tengok dalam ni. Graf ni akan wujud kalau x ni greater than or equal to 0. Baru graf ni boleh wujud. Maksudnya baru fx ni define, ada nilai. Kalau x itu negative number tak akan dapat lah nilai y. Kalau x kosong dapat y kosong. Kalau x tu positif akan dapat nilai y yang positif lah. So that's why aku dapat daripada situ awak nampak dah awak punya domain ialah 0 hingga infinity. So awak punya range ialah kalau tengok pada graf, tengok pada paksi y. So ni range awak. Kalau awak nak tengok pada function, awak nampak yang awak masukkan apa-apa nilai x, awak akan sentiasa dapat nilai positif y. Sebab depan cert tu positif kan. So range awak ialah 0 to infinity juga. Okay, so ni basic untuk cert. Nak tahu lebih nanti boleh tengok video tu, cikgu dah cover detail dah dekat situ. Okay, next kita tengok pula soalan yang melibatkan reciprocal. Okay, reciprocal ni menarik, soalan D. So dia bagi function dia ialah kita macam revision lah, 2 over x. Okay, 2 over x. Dia bagi function ialah 2 over x. Now basic reciprocal graph dia macam ni. X, Y. So reciprocal nak dapat domain daripada function boleh juga, tengok bawah ni. Reciprocal dia syarat dia di bawah. So from here awak nampak bahawa x tu tak boleh kosong lah. Okay. So lepas ni awak nampak terus awak punya domain nanti akan jadi all real numbers except 0. Nak buat macam ni pun boleh. Ataupun awak nak buat domain awak ialah negative infinity sampai 0, 0 sampai infinity. Okay, dua-dua maksud yang sama lah. So macam mana bentuk graf dia? Okay, so kalau awak masukkan nilai positif x, awak akan dapat nilai positif y kan? So dia kat kawasan sini lah, positif x, positif y. That's why graf dia macam ni. Ni graf reciprocal. Okay, dia akan expand, dia akan approach. Dia tak akan pernah sentuh x equals to 0. Nampak sebab ni tadi kan? Dan bila x tak boleh 0, y pun tak akan 0 lah. Dia tak akan pernah sentuh y equals to 0. Nampak? Dia akan approach tapi dia tak akan sentuh ataupun cross. So next graph, bila kalau awak masukkan x yang negative value, awak akan dapat nilai y pun negatif kan? So dia berada pada kawasan sini, negatif x, negatif y. Maksudnya graf nanti macam ni. Dia akan approach saja, tak akan cross. So automatic awak akan nampak awak punya domain pun akan jadi, range pun akan jadi all real numbers except 0.
Ataupun nak tulis negatif infinity sampai kosong, kosong sampai infinity. Okey, domain ialah nilai X, range ialah nilai pada paksi Y. Okey, ini kalau dia basic lah, tak ada apa-apa syarat kan. Okey, tengok kalau dia bersyarat. Okey, macam ni kalau dia bersyarat, kita tengok soalan bawah ni. Okey, dia bagi 1 per X greater than or equals to 2. Okay, fx is equal to 1 per X given that dia kata X is greater than or equal to 2. Kalau nak nampak daripada graf, okay, ini graf kita nanti. X and Y. Okay. So, awak nampak graf ni bentuk dia 1 per X kan? 1 per X ni basic graf lah. So, ni graf awak nanti. Okay. Tapi dia dah kata dekat sini domain dia ialah X greater than or equals to 2. Maksudnya tulis siap-siap domain awak nanti ialah 2 sampai infinity. Yang ni markah bonus kalau keluar macam ni, ditanya domain, dah tahulah domain dia apa. Maksudnya graf ni nanti wujud start from 2. Katakan 2 somewhere here. Dan katakan 2 somewhere here. Maksudnya graf ni nanti wujud kat bahagian ni saja. Ni je graf dia wujud nanti sebab lebih besar pada 2 kan. Maksudnya belakang tu semua tak ada lah. Cikgu kena padam graf tu. Cikgu kena padam graf ni, tak wujud. So ni pun tak ada. Nampak? Sebab dia kata X tu lebih besar daripada 2. So ni semua tak ada graf dia. So, sekarang apa domain kita? Okay, apa kita punya range? Nak dapatkan range, pandang kat sini. Pandang pada paksi Y. So bila pandang pada paksi Y, kita nampak kita punya nilai Y tu ada start daripada sini kan. Start daripada sini ada Y. Dan dia takkan sentuh kosong Y tu lah. So of course kita punya range akan jadi, kita baca daripada nombor kecil kosong sampai, okay, masukkanlah 2 pada function. Kalau dia masukkan 2 pada function, dia kena buat 1 per 2. So ni 1 per 2 lah. So you punya range ialah di antara 0 hingga 1 per 2. Close. Sebab dekat 2 tu dia close juga. So 1 per 2 pun close lah. Okay, so ni contoh reciprocal kalau bersyarat. Okay, apa-apa pun range tu dia kena ikut dia punya domain. Okay, sikit lagi kita try tengok apa lagi graf yang ada. Untuk recall sikit. Absolute value X minus 3. Sebenarnya boleh buat sendirilah. X plus 3. Ni all real numbers pun tak boleh buat sendiri. Tak syarat. Okay, X, absolute value X minus 3. Ni pun cikgu rasa dah ramai yang okay dah ni. Absolute value X minus 3. Okay, Fx sama dengan absolute value of X minus 3. So from here awak boleh nampak dah kalau nak tengok boleh masukkan semua nilai X kat sini kan, tak ada syarat apa-apa pun. So of course domain dia ialah negative infinity to infinity, all real numbers. Masukkan kosong boleh, masukkan negatif boleh, masukkan positif pun boleh. So macam mana graf dia? So X and Y, so ini ialah basic graph untuk absolute value of X. Dia akan expand ke atas sana. Kalau tolak 3 maksudnya kita akan shift 3 unit ke bawah. So this is negative 3. You boleh nampak lah nilai kat sini, boleh cari. You cari, macam nak cari Y kosong. Okay. So bila Y kosong, kita akan cuba kira kat sini ke. Okay. When Y equal to 0, you akan dapat 0 sama absolute value of X minus 3. So absolute value of X is equal to 3. So you akan dapat X ialah negative 3 and 3. That's negative 3 and 3. So what is your range? Basically range awak ialah from pandang pada paksi Y. From negative 3 sampai infinity lah. So you punya range akan jadi negative 3 sampai infinity. So inilah contoh-contoh graph, basic graph yang ada. Cuma tak ada contoh cubic lah dekat sini kan, cubic tak ada. Okay, so dah selesai cover ni. Kenapa cikgu nak ingatkan awak dengan benda-benda ni semua? Sebab kita nak buat piecewise function, kita kena mahir semua jenis graph lah baru kita dapat masuk kepada piecewise function. Okay, cikgu tunjukkan satu contoh piecewise function. Okay, ni contoh piecewise function. Ni. Okay, this one Okay. So
So sketch the graph, find the domain. Kalau nampak dekat piecewise function ni maksudnya dia combinekan beberapa jenis graph lah yang awak dah belajar. Dia akan letak pada satu function. Sekarang kita akan cuba sketch graph yang ini dulu Okay, so kita akan buat yang ni. Now you have fx sama dengan x tolak 5 untuk x besar pada kosong dan x square untuk x kecil daripada kosong. Okay, how to sketch piecewise function kan? Okay, so yang pertama awak boleh tengok dekat sini lah. Dia ada domain dekat sini kan. Dia dah bagi domain. Okay, piecewise function kan. Walaupun awak tahu kalau linear kita boleh masukkan semua nilai x, right? So basically domain dia adalah all real numbers. Tapi awak tak boleh kata macam tu dekat soalan ni sebab dia dah bagi domain dia sendiri. So kena ikut yang ni untuk soalan ni. Domain untuk x square pun kena ikut yang ni. Okay, dia akan bagi domain dekat sebelah lah. Sebelah tu adalah dia punya domain. So cikgu akan tunjukkan cara sketch. Okay. Tekan ni S ni Y kan. Okay now, so untuk x tolak 5, x lebih besar pada kosong. S7 lah kalau nak plot x tolak 5 ni kita nak plot linear function, kita plot 2 point. Cikgu pecahkan dulu So x tolak 5 kita plot 2 points. Bila x kosong kita akan dapat y negative 5. Bila y kosong kita akan dapat x sama dengan 5. So x kosong y negative 5. Negative 5 mungkin somewhere here. So kita plotkan lah. Then 0, 5. 0, 5 kat sini. Plotkan. Ni pembaris, gariskan je. Okay, gariskan. So ini adalah graf untuk x tolak 5 kan. Tapi dia kata kat sini kan, dia kata dia bagi domain dia ialah dia besar daripada kosong. X besar pada kosong. So x equal to 0 kat sini kan. So maksudnya function ni wujud kat mana? Dia wujud kat bahagian ni saja. Jadi kita akan buat apa? Delete yang belakang tu. Maksud akan delete yang ni lah. Padam, tak ada. So sekarang graf tu memang dekat kosong tu di-include kan. So kita boleh bulatkan lah. Kita terimalah nombor negative 5. Sebab bila kita masukkan kosong pada function dapat y negative 5. So kita terima negative 5. Okay. So ini ialah graf untuk yang pertama, piecewise yang pertama. Untuk graf yang kedua, bila piecewise function, kita kena lukis dia pada satu paksi yang sama. Okay. So untuk x square pula. Okay, macam mana basic graf x square? Graf x square bentuknya begini kan. Inilah graf x square kan. Macam ni, saya ingat pula. Ni graf x square, dia expand sampai infinity kan. Tapi dia kata graf ni dia wujud daripada kosong dan ke bawah. Maksudnya dia wujud kat bahagian ni je lah. X equal to 0 yang ke bawah. Okay. So maksudnya depan ni tak ada graf. Depan ni tak ada. Tak ada. Graf ni tak ada. Okay, tak ada. Dan dekat kita tak boleh terima kosong kan sebab tak ada equal sign. Maksudnya y pun takkan kosong lah. Jadi cikgu akan buat bulat macam ni. Okay, kat situ. Inilah graf piecewise, nampak? Dia combinekan beberapa jenis graf pada satu paksi yang sama kalau nak sketch lah. Okay, now kita akan tentukan domain and range untuk soalan ni Okay, domain. Okay, apa domain untuk soalan ni? Okay, sekarang buat kat sebelah. Okay, apa domain untuk soalan ni? Awak gerakkanlah awak punya pembaris tu pada paksi X kan? Kalau gerakkan pada paksi X, you tengok dekat mana nilai X yang terdapat graf. So ni semua ada graf ni. Kalau cikgu gerakkan ni ada graf, ada graf. Ni pun ada graf juga. Walaupun ni satu bulat, satu tak bulat kan. Satu dense, satu tak dense. Tapi dia masih ada kan. Ni kita terima lah kiranya. Sebab ada ni kita terima. So kita terima juga dekat kosong. Gerakkan lagi pada negatif. Negative value X pun ada graf juga. So apa graf kita? Apa domain kita? Negative infinity to sampai infinity. Okay, good. Nampak? Kalau cikgu gerakkan pada paksi X kan, semua dekat paksi X tu memang ada wujud graf. Maksudnya nilai X tu ada graf lah. Okay. Range pula. Okay, kita akan tengok apa kita punya range So untuk dapatkan range kita akan gerak pada paksi Y. Okay, kita nak gerak pada paksi Y. Okay, kalau cikgu gerak pada paksi Y ni, dekat bawah ni tak ada apa-apa graf kan. So tak ada lah kat situ. Cikgu nampak start ada graf pada negative 5. So negative 5 ada graf. Naik lagi atas pun ada graf juga. Nampak ada graf kat situ.
Walaupun situ pada graf juga. Kan ada graf, nampak kan kat situ ada graf. Graf lagi graf, ada graf, ada graf. Ada graf. So apa kita punya range? -5 to infinity. Yes, -5 to infinity. Nampak range pandang pada paksi Y. So kalau tengok paksi Y, ada start from here sampai atas. Sampai infinity. Boleh tak ni kelas? Boleh, ma'am. Okay, so ini contoh piecewise function lah yang cikgu nak ajar hari ni, piecewise. Yang cikgu cakap kan nak ajar piecewise function. Okay, next soalan ni pula. Ni menarik sangat lah ni soalan ni. Okay, kita try soalan ni Okay, next. Fx sama dengan absolute value of x divided by x dan 0. Okay, x tak boleh kosong dan x tak boleh, x sama dengan kosong. Okay. Absolute value of x divided by x. Okay, now graph ni. Ni menarik sikit sebab dia ialah absolute function. Bila absolute function, you kena jelas bahawa absolute value ni dia ada plus minus kan. So kita buka definition dia dulu. Okay, so absolute value of x, kalau awak masih ingat pada topik 2, cikgu pernah bagi definition untuk absolute value of x. Kalau awak nampak statement yang ni kan, dia ada positive x dan negative x. Tapi x ni boleh terima untuk x lebih besar pada kosong, x ni kalau x lebih kecil pada kosong. Kan, ni definition dia lah, absolute value of x, okay. So sekarang kita kena buka definition lah. So maksudnya benda ni dia akan jadi apa? Dia akan jadi absolute value of x over x, dia akan ada 2 juga. Kita kan cikgu buat macam ni bagi nampak kan, x warna pink. So yang asal ni dia ialah sama ada x ataupun negatif x kan. So dia akan bagi x dengan bagi x. Okay, dia akan ambil domain yang sama tau. Domain dia akan ambil yang sama. Sebab syarat tu berada pada absolute. Dia tak kisahlah tambah apa lepas tak ada masalah pun. Tapi syaratnya hanya ada pada absolute sahaja. Okay, so kat sini awak akan dapat at the end, awak akan dapat benda ni lah. Ni akan dapat 1, ni akan dapat negatif 1. Ni untuk x lebih besar pada kosong, ni untuk x lebih kecil pada kosong. Benda ni. Okay. So function yang cikgu kotakkan warna biru tu, dia ialah benda ni. Tapi dia kat sini dah bagi domain dia sendiri tau. Kita dah bagi domain. Dia kata domain dia ialah x tak boleh kosong. Nampak? Dia bagi domain dia kan, kita kena follow lah. So bila kita nak apply kat sini, maksudnya nanti kita akan ada, ni tak ada equal lah. Jadi dia macam ni je. Sebab dia dah bagi syarat x tak boleh kosong. Okay, so kita akan sketch graph Okay, now kita akan sketch graph. Okay, kalau awak nak faham maksudnya kan, function ni dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi benda ni. Fx sama dengan 1 untuk x besar pada kosong, negatif 1 untuk x kecil pada kosong, kosong untuk x sama dengan kosong. Nampak? Kita dah ubah daripada function atas tu kepada yang ini. So ingatlah bila awak ada absolute value of x, absolute value of apa-apa lah kan, awak kena buka definition dia dulu. Dan you baru combine kan dekat function yang sebenar tu lah. Okay, now kita akan sketch graph ni Okay, so untuk sketch graph ni, cikgu buat paksi x and y. Okay, so sekarang 1 and negative 1 and 0. So nilai y function kita ialah y sama dengan 1, y sama dengan negatif 1 and y sama dengan kosong. Okay, maksudnya apa? Kalau kosong kat sini, sekejap. Okay. Y sama dengan kosong. Okay. Kosong kat sini, 1 kat sini, negatif 1 kat sini kan. Okay, so mana function yang pertama? Y equals to 1. Okay, y equals to 1, function ni kan yang pertama kan. Okay, function dia macam ni saja. Ni ialah y is equal to 1. Tapi dia kata x tu kena lebih besar pada kosong. So maksudnya graf kita kat sini je lah. Sampai infinity lah, x lebih besar pada kosong. Ni tak terima kan, dia bulat. Okay, yang kedua tengok negative 1. Y equals negative 1 untuk x lebih kecil pada kosong. Maksudnya graf kita macam ni. Okay, function yang ketiga ialah apa? X sama dengan kosong. Y equal to kosong kalau x sama dengan kosong. So ni je function kita. Titik dia sebab memang dia kata y equal to kosong tapi
untuk x equals to 0. Okay. Cikgu tak boleh buat macam ni. Kalau cikgu buat macam ni maksudnya cikgu kata y sama dengan kosong untuk semua nilai x. X1 y kosong, S2 pun y kosong, S3 pun y kosong, S3.5 pun y kosong. Itu baru straight line. Jadi kalau kita baca yang dia bagi tu kan, dia hanya cakap y itu kosong pada x equals to kosong. Satu point je lah. Ni je maksud dia. Okay, so inilah graf kita kelas. Ni graf kita. Ya? Nak tanya, mesti yang arrow tu wajib kena ada ke? Ataupun saya boleh buat je garis lurus? Okay. Basically arrow ni tak wajib pun. Kalau nak buat macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Nak buat macam ni pun boleh. Okay, so kita fahamlah bahawa dia akan ke sana. Okay. Andai kata awak nak, andai kata nak stop ubur lah ni. Contohlah kan dia bersyarat kan. Mungkin dia kata sampai 5. Kalau 5 awak ubur lah macam ni. So awak nampak lah graf tu berhenti. Itulah dia nak membezakan je. So dia tak wajib. Kalau tak buat arrow pun tak apa. Okay. Thank you. Okay. Now dah settle lah, ni lah graf awak. Lain sikit kan graf dia kan, nampak? Ni menarik sebab dia daripada absolute. Awak kena buka definition dulu sebab kalau tak awak takkan dapat selesaikan soalan ni, susah nak selesaikan. Sebab you tak boleh simplify macam ni tau. You tak boleh buat kata nak simplify x dengan x, nanti tinggal apa? Macam ni. Nanti awak dah confuse dia punya apa, domain and range tu. Domain and range, domain dia. Dia ada domain dia sendiri. Jadi kita buka definition dulu, baru kita nampak dia punya domain apa. Okay, now kita tentukan domain and range untuk soalan ni. Okay, so domain and range. Basically dah dapat domain from here dah kelas, tapi dapat domain dah daripada sini. Okay, apa domain dia? Kalau nak faham daripada sini, mesti nak fahamkan dia. Okay, katakan ni ada kosong kan. Dia kata x lebih besar pada kosong. So maksudnya nilai yang awak terima semua nilai kat situ. Lepas tu awak terima semua nilai lebih kecil pada kosong. Dan awak terima nilai kosong. So basically domain dia adalah all real numbers lah. Kalau nak tengok lagi, cikgu boleh gerakkan pembaris cikgu dekat sepanjang graf ni pada paksi x. Kalau kita gerakkan sepanjang pada paksi x ni, awak akan nampak setiap nilai x tu dia akan ada nilai y. So maksudnya domain dia all real numbers. Okay, range pula. Range dia menarik. Awak rasa apa dia punya range? Kita gerakkan sepanjang paksi y. Dekat y mana yang ada graf? -1 to 1. Okay. Kalau kita buat from -1 to 1, tengok katakan cikgu open lah kan, close lah sebab terima y -1 kan. Okay, -1 sampai 1. Tengok -1 sampai 1. Tapi kan cikgu tak ada graf kat sini tau, cikgu tak ada graf dekat sini. Tak ada. Cikgu tak ada graf kat sini. So kita tak boleh kata dia range -1 sampai 1 lah. Okay. So apa dia punya range? Range dia ialah nombor -1, 0 dan 1. Ini dia punya range. Okay, sebab awak nampak ada nilai y -1 kat sini kan. Y -1, y kosong dan y1. Tu je range dia ada. Okay, nilai y awak ialah apa? -1, 0 dan 1. Okay. So lah ni menarik lah, dia lain sikit lah.